Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallima taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara menunggu azan Isyak, ada setengah jam lagi, kita sambung semula pembacaan kitab ini. Kita masih lagi dalam bab yang ke-22, iaitu suatu bab yang datang untuk menyatakan tentang perihal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersandar, tetapi bersandarnya baginda itu kepada selain daripada bantal. Selalu Nabi sandar pada apa? Bantal. Tapi ada yang Nabi sandar macam Abang Hashim. Dia sandar dekat, itu bukan bantal, itu tiang. Ada yang Nabi sandar pada pohon. Ada yang Nabi sandar pada batu. Ada yang Nabi sandar pada sahabat. Jadi seperti peperangan Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika luka, Nabi sandarkan badan dia kepada Talha ibni Ubaidillah. Satu sahabat nama dia Talha. Talha lah orang yang bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi cedera. Talha lah yang bawa Nabi naik atas Jabal Uhud, naik atas bukit, atas kawasan tinggi. Jadi apa saja bab 22 ini, kata Imam At-Tirmizi rahmatullah alaih, dia bawa satu bab, iaitu bab yang menyatakan tentang perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersandar, tetapi bersandar kepada selain daripada bantal. Sambungan dia. Di dalam riwayat yang terdahulu, Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah alaih telah mengeluarkan suatu hadis yang menyatakan bahawa diberitakan juga tentang seorang berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ini penakut dan saya ada penyakit kuat tidur." Maka baginda sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan untuknya. Fadal ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, selepas itu kami tidak lihat sesiapa yang lebih berani dari dirinya. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamar Aisyah radhiyallahu anha. Nabi masuk ke dalam bilik Aisyah, kamar Aisyah ni, dan mengulangi ucapannya kepada kaum wanita. Seorang sahabiah telah bangun dan berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak dapat menjaga keburukan lidah saya." Baginda sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan untuknya. Begitulah yang telah diriwayatkan di dalam kitab Majma'uz Zawaid. Jadi sebenarnya hadis ni panjang. Hadis ni panjang. Jadi saya berhenti iaitu kat tengah-tengah. Jadi saya sambung je. Hadis ini sambungan. Jadi dalam sambungan hadis ini, kata Imam Tirmizi rahmatullah alaih, bangun satu orang laki-laki. Ada beberapa orang laki-laki bangun, satu demi satu bangun. Kemudian yang terakhir ni dia bangun, dia berkata, "Ya Rasulullah, saya ni satu orang penakut. Saya ni penakut. Dan saya ni takut. Apa saja tengok semua takut. Tengok tu takut, tengok ni takut. Nak suruh buat apa pun takut. Saya ni penakut. Dan saya ada satu penyakit. Saya kuat tidur." Penyakit kuat tidur. Pagi tidur, lepas subuh tidur, pukul 10 tidur, sebelum zuhur tidur, lepas zuhur tidur, masa khutbah pun tidur. Ini besok pagi Jumaat kan, time khutbah pun tidur.
Time makan dia tak tidur. Jadi penyakit tidur ni. Jadi sahabat kata, ya Rasulullah, saya ni satu orang penakut dan saya ni ada penyakit. Saya ada satu penyakit. Penyakit saya ni kuat tidur. Maka baginda SAW pun mendoakan untuknya. Nabi doakan untuk dia supaya daripada penakut, jadikan dia satu orang yang berani. Daripada satu penyakit kuat tidur, jadikan dia tidur, tapi tidur ikut keperluan dia. Kita kena tidur. Tapi kalau asyik tidur je. Orang yang banyak tidur ni, kata Maulana Musa Rohani Bazir rahmatullah alaih, orang yang banyak tidur ni dia rugi. Dia rugi. Rugi tidur ni. Banyak tidur lah, banyak tidur. Kita kena tidur. Kita kena ambil hak tidur kita. 8 jam lah, paling maksimum pun 8 jam. Ya. Kalau kita tidur malam kurang daripada 8 jam, dia akan kacau kita nanti. Siang dia kacau kita. Kita malam tidur 3 pagi, 4 pagi, pukul 2 pagi, 1 pagi, setengah 2 pagi baru balik, 2 setengah, pukul 3 baru nak tidur. Semayang subuh, memang tidurlah kau dalam semayang. Tak tahan. Tapi selalunya kadang-kadang memang tak bangun subuh pun. Kan? Tidur lambat. Kan? Rugi. Jadi orang yang kuat tidur, dia rugi. Dan antara benda yang tak ada dalam syurga adalah tidur. Antara benda, nikmat di dunia yang tak ada dalam syurga yang Allah tak bagi adalah tidur. Sebab dalam syurga tak ada malam. Allah sebut dalam suratul Insan, dalam surah Hal Ataka 'alal Insan. Hari Jumaat biasa besok pagi orang akan imam akan suruh baca surah Alif Lam Mim Sajadah dengan surah Al-Insan. Tapi Masjid Rahang kita tak boleh bawa lah surah-surah tu. Sebab tak sesuai, sebab kita kamat lambat. Kan? Sekarang azan dah pukul apa? Kita kamat 6.30. Kalau bawa sajadah, bawa Al-Insan, orang nak pergi kerja. Orang nak rushing, kan? Jadi tak sesuai. Melainkan kita ada waktu yang panjang sikit. Kalau orang nak hantar anak sekolah, babu roti nak lari pergi menyalakan dia punya air. Tahu babu roti? Babu-babu yang meniaga ni dulu. Pagi-pagi dia nak kena pergi apa? Masak air dia. 1 jam pakai arang. Sekarang pakai gas. Tahu? Babu-babu dulu ni dia memang dia lari dulu. Dia cari rezeki, dia terpaksa keluar. Tapi baby tak apa, baby boleh tidur dulu. Tahu? Tahu? Kita punya baby boleh tidur, dia lain babu pergi dulu. Tapi betul punya babu, dulu arwah Caca Idris. Arwah Caca Idris. Dari zaman saya bujang, saya duduk kat bilik dia. Pagi-pagi dia dah lari dah. Azan dia subuh, dia semayang sunat dekat bawah, dia kamat sendiri, dia semayang, dia tak boleh tunggu Masjid Rahang punya 6.30 punya kamat. Sebab apa dia panggil saya Nurdin. Dia panggil saya Nurdin. Dia kata, Nurdin, saya tak boleh tunggu. Saya budak mau beli nasi lemak, orang mau minum teh. Saya mau pergi cepat, api mau kasih nyala, itu arang mau kasih taruh. Betul tak? Kalau orang pencen tak apa. Kan? Orang pergi Mekah, pergi buat umrah, baca surah panjang-panjang pun tak apa. Tapi kalau ketika urusan kita ni, kita kena tengoklah keadaan majma' kita, tengok belakang sikit, kan? Jadi dalam surah Al-Insan, surah yang panjang ni, daripada ayat yang kedua sampai ayat yang ke-55, Allah ceritakan tentang kehidupan syurga, sifat ahli syurga ni. Dan Allah sebut syurga ni, kalian tidak jumpa matahari dan kalian tidak merasa bahang dia, dan tidak juga kalian merasa kesejukan yang melampau. Maknanya dalam syurga panas pun tidak, sejuk pun tidak. Dia terang tapi tanpa matahari.
Jadi siapa yang bagi cahaya? Allah. Bukan matahari yang bagi cahaya. Mati yang bagi kita cahaya apa? Yang siangkan kita ni Allah. Kalau matahari yang bagi cahaya, syurga tak ada matahari. Tapi terang. Dalam syurga tak ada tidur. Sebab apa? Macam mana nak tidur? Terlalu banyak nikmat dalam syurga. Rugi orang tidur. Jadi syurga adalah untuk menikmati kehidupan ni tanpa tidur. Tak ada rehat. Bukan tak ada rehat. Tak ada ngantuk. Husin? Kita enjoy. Syurga is the place for enjoy. Maximum. Tahu? Maximum kau-kau lah. Tahu? Kau-kau lah. Allah bagi kita puas dalam syurga. Tak ada tempat yang boleh puaskan keinginan kita. Allah sebut dalam surah Al-Insan, ahli syurga itu kami alirkan di hadapan mereka sungai-sungai air yang kami campurkan di dalamnya kafur. Bukan gafur tau. Gafur lain. Dia kafur. Sejenis air sungai yang mengalir yang di dalamnya kami campurkan dengan kafur. Dan sungai itu mengalir dengan kehendak tuan punya rumah. Maknanya kalau rumah dia mahligai ahli syurga ni, dia berjiran. Sungai itu mengalir, dia nak sungai itu mengalir depan rumah. Dia lalu depan rumah. Yang jiran sebelah kata ikut jalan belakang, sungai lagi belakang. Dia mengalir dengan kehendak tuan rumah. Dan kami jadikan buah-buahan dalam syurga ni. Yang pohonnya itu, apa saja buah-buahan ni, apa yang diinginkan oleh ahli syurga ni, dia boleh makan buah tu tanpa dia bangun dan pergi kat pokok tu. Macam mana tu? Dia makan buah tu tanpa dia bangun nak pergi kat pokok tu. Allah perintahkan pohon tu. Allahu Akbar. Abang Hashim sandar kat tiang tu macam tu. Dia sandar macam ni. Teringin nak makan buah-buahan dalam syurga. Allah perintahkan buah tu melayut. Apa dia panggil? Melayut kan? Melayut. Makan. Kemudian kami jadikan dalam syurga itu, kami bagi pada mereka, kami sediakan mereka piala-piala bekas minuman. Piala bukan gelas. Kami sediakan piala-piala minuman yang apabila kalian melihatnya, dia seperti kaca. Kalian boleh melihat ke dalamnya dan daripada dalam boleh lihat luar. Tetapi bekas itu bukan diperbuat daripada kaca, tetapi ia diperbuat daripada perak. Allah kata. Allah. Kemudian kalian mendapati anak-anak muda laki-laki. Laki-laki muda, anak-anak muda, budak-budak kecil, anak-anak laki. Mereka menjadi pelayan-pelayan kalian. Mereka menuangkan minuman ke dalam piala kalian itu mengikut kehendak dalam hati kalian. Berapa tinggi air itu nak. Kita hari ni kita sebut cukup-cukup, tak sebut pun. Dia dah tahu berapa banyak kita nak. Apabila kalian melihat budak-budak ini, kata Allah, budak-budak laki dalam syurga ni, budak-budak kecil dia jadi pelayan. Apabila kalian melihat mereka, kalian mendapati mereka seperti mutiara. Dia bukan cakap budak, dia macam mutiara. Kemudian kami sarungkan pada ahli syurga itu gelang-gelang daripada emas dan perak. Ahli syurga itu kami berikan kepada mereka pakaian yang daripada sutra hijau yang nipis dan juga sutra hijau yang tebal. Maknanya ahli syurga pakai dua jubah. Dia pakai dua pakaian. Satu pakaian dalam, satu lagi pakaian luar. Macam Alik pakai tu kadang-kadang kan. Satu dia jubah ni, lagi satu dia ada lagi
Lagi satu. Kita tengok ulama-ulama habaib, ulama-ulama Yaman, kalau dia datang, Habib Umar, Habib Ali Jufri, Habib Ali Zainal Abidin. Biasa kalau dia datang tu, kita tengok jubah dia tu, dia ada satu diputih kat dalam, satu lagi dia pakai apa? Allah sebut dalam Quran ahli syurga itu dia memakai 2 helai pakaian. Daripada kain sutra tebal, kain sutra berwarna hijau dari sutra yang tebal, dan kain sutra berwarna hijau daripada sutra yang nipis. Ahli syurga ni Allah bagi nikmat dia. Itu tempat kau-kau ni nak puas hawa nafsu. Tak ada tidur di waktu malam. Tak ada malam. Dalam syurga tak ada malam. Seronok je. Tak boleh tidur. Macam di Pawali malam tadi, tak boleh tidur. Nada deh. Orang lain pun gaya juga. Tak boleh tidur sampai bantai pukul 4 pagi. Kan? Taklah kita faham lah gaya kan. Tapi gaya dia pun dia tidur juga. Last kali pukul 5, pukul 6 tengok di rumah dia kunci, dia tidur. Rupanya malam dah puas main. Dah open table dekat depan rumah tu. Kau-kau punya. Kan? Jack Daniel. Tahu Jack Daniel. Tahu? Vod 60 semua dia minum. Dan maksimum. Malam dia berdentam, pagi dia tidur. Dia punya meracun semua masuk rumah aku lah. Tapi apa nak buat? Kita berjiran kan? Sabar je lah. Kan? Jadi itu pun dia tidur. Tapi dalam syurga, hari-hari hari raya. Pagi 24 jam hari raya. Sibuk. Bila Aisyah radhiyallahu anha bila Nabi nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah nikah dengan Nabi. Umur dia masa tu 6 tahun. 6. Masa dia nikah dengan Nabi. Tapi Nabi tak bawa dia balik pun. Orientalis jahat. Tahu orang kafir ni, orientalis ni, dia serang Nabi. Dia kata Nabi ni kahwin dengan budak ke? Bukan Nabi nak kahwin dengan Aisyah. Yang bawa tawaran tu adalah satu perempuan, nama dia Khawla. Khawla ni satu perempuan. Bila Nabi Khadijah radhiyallahu anha meninggal, Khadijah meninggal bulan Ramadan. Khadijah meninggal Ramadan, Syawal Nabi nikah. Tapi dalam bulan Syawal Nabi nikah 2 perempuan. Dalam bulan Syawal tu Nabi nikah dengan 2. Dalam 1 bulan 2 kali nikah. Cuma ulama ada perselisihan. Ulama berselisih tentang siapa yang sebenarnya Nabi nikah dulu. Dalam bulan yang sama Nabi nikah 2 perempuan. Satu Saudah, satu Aisyah. Satu janda, satu budak umur 6 tahun. Bukan Nabi pergi jaya Aisyah. Khawla datang. Khawla kata, ya Rasulullah, tak nak kahwin ke? Satu perempuan ni senior lah. Dia apa? Senior lah. Dia datang jumpa Nabi. Khawla, Sayyidatina Khawla. Dia kata, ya Rasulullah, tak nak kahwin ke? Tak nak kahwin ke? Khadijah baru meninggal ni. Khadijah baru meninggal dalam bulan Ramadan. Dia kata tak nak kahwin ke? Nabi kata nak kahwin dengan siapa? Khawla kata, ya Rasulullah, janda ada, anak dara pun ada. Nabi kata, kalau janda siapa? Kalau janda Saudah.
Kalau anak dara, anak perempuan sahabat baik tuan lah. Saya Nabi kata siapa? Abu Bakar lah. Sayyidina Abu Bakar. Dia ada anak-anak dara. Itu pasal nama dia Abi Bakr. Anak dara ni Bakri. Al-Bakr. Bapa kepada anak dara. Jadi Nabi ditawarkan. Tapi Nabi nikah. Akhirnya Nabi jumpa. Nabi terima pernikahan tu. Akhirnya Nabi menikah dengan Nabi. Cuma ulama berselisih siapa Nabi nikah tu. Tapi yang pasti Saudah perempuan yang normal. Saudah bersedia untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi ketika Nabi nikah dengan Aisyah umur 6 tahun, Aisyah duduk dengan Abu Bakar. Nabi biarkan Aisyah. Sampailah umur Aisyah 9 tahun. Tuan-tuan, 9 tahun, perempuan, wanita Arab, makan korma, makan daging unta, minum susu unta, makan habatus sauda, makan madu, makan keju, 1400 tahun yang dulu, 14 kurun yang lalu. Struktur badan dia tak samalah dengan perempuan Arab sekarang. Faham? Perempuan yang Nabi nikah dengan Aisyah 1444 tahun yang lalu. 1445. Nabi nikah dengan Aisyah sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Aisyah duduk dengan Nabi lepas hijrah. Jadi struktur Aisyah 9 tahun tu besar. Besar. Faham tak? Saya malah lah nak sebutkan, tapi saya bagi contoh lah. Kadang-kadang kita tengok dalam negara kan? Bukan negara ni lah, dalam dunia. Kadang-kadang kes-kes, apa dia panggil? Kes rogol. Kadang-kadang kes-kes rogol. Kadang-kadang bukan rogol pun. Kan? Kadang-kadang melibatkan orang tertentu, orang besar, menteri, kan? Ketua-ketua sebagainya. Saya tak nak pick lah nama tu, tapi saya bagi contoh lah. Kadang bila kes yang melibatkan kita pun geleng kepala, apa dia pergi ada hubungan dengan satu budak umur 15 tahun. Sekali budak tu datang dekat court, orang pun, patutlah. Dia ingat 15 tahun form 3. Tu rupa 15 tahun struktur dia besar. Patut. Dan orang dia lawa. Anak dara 15 tahun lawa. Dah jadi kes pula dah. Jadi saya nak cerita tentang struktur. Saya beritahu dengan satu perempuan yang hidup 1400 tahun yang dulu. 14 kurun yang lalu. Jadi Aisyah radhiyallahu bila umur dia 9 tahun, struktur dia boleh dah sesuai. Jadi tapi walaupun begitu dia masih lagi anak dara. Jadi bila dia datang dia datang ke Madinah untuk pertama kali, Abu Bakar radhiyallahu anhu hantar ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah layak untuk duduk rumah suami dia. Ayah hantar, Abu Bakar hantar. Jadi bila Aisyah radhiyallahu datang rumah Nabi, Aisyah ada bawa satu beg lah. Senang faham. Dia ada bawa satu beg. Rupanya beg tu ada apa? Semua barang mainan dia. Dia ada barang mainan. Macam anak kita lah tuan-tuan kan. Kalau anak saya dulu masa kecil, dia punya mainan aja saya rasa beribu lebih lah. Kita beli sikit-sikit, RM10, RM20. Tapi hari-hari pergi family store, hari-hari mainan. Betul tak? Kita semua ada anak. Dah lah tu dia hari-hari mah dia akan nak juga. Semalam dah beli tu, dia beli, dia cepat bosan. Dia beli ni, dia main lori, lepas tu tiba kepala dah tercabut, dia dah telat tepi.
Tapi kumpulkan dia punya barang mainan satu beg. Jadi Aisyah radhiyallahu anha bila dia datang ke Madinah, dia ada bawa lah dia punya beg dia lah. Saya bagi contoh lah. Dia bawa bekas beg. Dalam beg itu ada barang mainan dia. Dan salah satu daripada barang mainan yang dia paling suka, kuda kayu. Dia ada satu bukan kuda kayu yang kita main kayu dulu tu kan? Ini kuda kayu kecil je, tapi kuda yang diukir. Jadi main pakai apa? Pakai tangan, macam Power Rangers. Ultraman, Power Rangers. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ada kuda kayu, dia duduk dalam rumah tu, dia apa? Dia tengah main dengan kuda kayu. Nabi SAW balik, Nabi masuk dalam rumah, Nabi tengok Aisyah tengah apa? Allah. Nabi kata, ya Humairah, kata Nabi. Nabi kata, ya Humairah, wahai yang berpipi merah. Aisyah ni bila dia tergelak, pipi dia merah. Maknanya orang dia putih. Orang dia putih. Kalau orang dia macam saya, macam Nia, macam Husin, kita gelak, marah pun orang tak tahu. Kan? Hasin? Kita ni kulit kita, jadi jangan malulah kulit gelap. Kulit gelap ni ada banyak kelebihan dia. Marah pun orang tak tahu, senyum pun orang tak tahu. Orang kalau kulit putih-putih ni kan, cerah-cerah kulit dia kan, putih-putih, bila marah muka merah, tak boleh sembunyi. Tapi orang kulit hitam, dia marah pun tak nampak macam marah, dia tak marah pun tak nampak macam marah. Pasal apa? Kulit dia gelap. Tak tahu dia marah ke, tak tahu dia apa ke. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, pipi dia merah. Bila dia tergelak, dia punya ni apa? Merah. Jadi Nabi kata, ya Humairah, kata Nabi, wahai anak dara yang berpipi merah. Nabi kata, Nabi tanya dia, kau buat apa ni? Kau sedang buat apa? Aisyah kata, ya Rasulullah, aku sedang bermain. Aku sedang bermain dengan kuda aku. Nabi kata, wah, Aisyah ada kuda. Kemudian Aisyah kata, ya Rasulullah, Aisyah kata, ya Rasulullah, ini kuda aku. Aisyah pun macam ni. Nabi kata, wahai Aisyah, tahukah engkau kuda dalam syurga boleh terbang? Terperanjat Sayyidatina Aisyah kata, ya Rasulullah, biar betul. Kuda dalam syurga boleh? Nabi kata, wahai Aisyah, tahukah engkau kuda dalam syurga boleh terbang? Kerana kuda dalam syurga itu memiliki sayap. Jadi Aisyah cuba nak main kuda dia macam ni, tapi Nabi kata kuda dalam syurga boleh terbang. Dan kenderaan ahli syurga adalah kuda. Ada waktu kuda dia berlari, ada kalau kuda dia terbang. Ya Ustaz, habis yang Nabi Mi'raj tu naik apa? Nabi Isra' tu naik apa? Nabi naik sejenis binatang tunggangan, nama dia burak. Nabi kata dia besar, dia kecil, dia besar sikit daripada bagal, dia kecil sikit daripada kuda Arab. Dia bagal ni dia kacukan kuda jantan dengan kaldai betina. Kuda jantan kacuk kaldai betina, dapat bagal. Tapi bagal macam mana pun, kuda Arab lagi apa? Lagi besar. Nabi kata burak ni dia antara kuda Arab dengan bagal. Dan dia memiliki sayap. Satu dia punya langkah tu sejauh mata memandang. Satu dia punya, bila dia pergi tu, kecepatan dia lebih cepat daripada nur, daripada cahaya. Sekali dia langkah tu sejauh mata mandang. Jadi ahli dalam syurga nak bergerak dan berjalan, mereka semua naik kuda. Kuda mereka memiliki sayap. Ada kala dia berlari, ada kala kuda dia terbang. Mana ada masa nak tidur? Hari raya,
Sekejap sana, sekejap sini, sekejap main dalam makan buah, sekejap pergi ziarah tu, sekejap mandi sungai dalam syurga. Seronok ya. Jadi Allah tidak jadikan dalam syurga itu tidak ada malam, tidak ada matahari. Dia terang ya, tanpa matahari, dan tidak juga gelap, dia tak malam. Jadi balik kepada riwayat ini, maka Fadal berkata selepas itu, maka sahabat ni kata, saya ni satu orang penakut dan saya juga ada penyakit, saya ni kuat tidur. Kalau dia masuk syurga dia tidur, dia rugi. Kalau kat dunia orang banyak tidur pun rugi. Itu pasal ada satu saya punya pensyarah lah. Dia kata orang yang kuat tidur ni, bila dia tengok budak-budak dulu, kita ni jenis yang bangun lambat tu. Bangun lah, dulu lah, tidur lambat, pukul 10, 11, pukul 12 tengah hari baru bangun. Pukul 11 tidur. Mak kita menjerit dekat dapur. Hoi, bangunlah. Dah pukul 10, kita terbungkang lagi. Kan? Masa tu kita muda kan? Apa dia kata? Dia kata kalau kau tak boleh bangun pagi, kalau pagi kau tak boleh latih diri kau untuk bangun awal, kalau macam ni lah keadaan kita hari ni, kita tidur sampai pukul 10, pukul 11 hari-hari, dia kata 5 years down the line, dia kata 5 years down the line, lagi 5 tahun kau akan tengok keadaan kau. Maknanya apa? Takkan berjaya. Itu kalau dekat dunia ni, kalau kita tidur macam tu pun kita tak boleh apa. Sebab orang yang berjaya dalam hidup ni, the real businessman, dia bangun awal. Dia tak boleh tidur, rugi. Tidur banyak ni apa? Rugi. Din, om niaga ni tidur. Om niaga buka kedai marah. Kalau tidur je. Tahu buka meniaga kedai, pukul 11 baru nak buka kedai. Apa jadi? Habis meniaga. Dia pagi-pagi mau buka. Dia pergi Mekah, Madinah pagi sebelum subuh kedai dah. Masjidil kat Mekah tu. Semua puak-puak Pakistan, India, Bangladesh semua pagi dah. Sebelum azan subuh dia dah buka. Jadi orang yang tidur ni dia rugi. Kalau kat dunia dia tidur pun dia rugi. Jadi sahabat ni kata, ya Rasulullah, aku ni satu orang yang kuat tidur. Maka Nabi SAW mendoakan untuknya. Maka Sayyidina Fadl ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, lepas Nabi doa, selepas itu kami tidak lihat sesiapa pun yang lebih berani daripada dia. Dia jadi orang yang berani dia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kamar Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi mengulangi ucapan itu pula kepada kaum wanita. Nabi pergi dekat kamar Aisyah tu sebab di balik masjid tu, dekat belakang dalam rumah Nabi berkumpulnya orang perempuan. Nabi pergi dekat tempat orang perempuan. Sebab Nabi suruh semua orang dikumpulkan, baik laki ataupun perempuan. Nabi nak bagi nasihat. Jadi Nabi pergi dekat perempuan, Nabi beritahu dengan perempuan, Nabi ulang balik apa yang Nabi kata dengan orang laki-laki ni. Ada tak siapa-siapa nak, Nabi kata apa? Nabi kata dengan perempuan ni, ya ayuhan nisa, wahai kaum wanita, ada tak sesiapa di antara kamu ni yang ada tabiat yang buruk, yang ada perangai yang tak baik, yang dia susah nak keluar daripada perangai tu, susah nak berhentilah. Dia susah nak berhenti daripada perangai buruk tu. Ada tak dia memiliki? Ada, kalau dia ada dan dia perlukan doa aku, minta dengan aku sekarang. Sebab kewafatan aku dah hampir. Nabi nak bagi doa tu. Nabi nak tolong dia. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengulangi ucapan itu berulang kepada kaum wanita. Maka tiba-tiba bangun satu orang perempuan ni, satu sahabiah dia panggil. Kalau sahabiah ni perempuan, kalau sahabah laki-laki. Maka bangun satu orang sahabiah, satu orang perempuan, dia bangun dan berkata, dia kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Saya ni, kata dia, saya ni tidak dapat menjaga keburukan lidah saya ni. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni satu orang yang mulut saya tajam. Lidah saya apa? Lidah saya tajam. Tajam tu maksudnya apa? Saya kalau dengar kat rumah ni, saya dengan suami saya ni, kalau saya bercakap, memang hati suami saya ni toreh lah. Tahu? Saya kalau bertengkar dengan suami saya tu, kalau saya cakap, memang koyak rabak lah hati lelaki saya. Ini mulut jangan main-main tu kan. Mulut orang perempuan lagi bisa dia makan dalam. Tahu dia makan dalam. Tu kalau tuan-tuan pergi mahkamah ni, kebanyakan cerai semua pasal mulut dia, lidah. Majority kes cerai kat mahkamah tu. Kan? Kadang-kadang remeh je. Kan? Pasal apa cerai ni? Pasal Milo. Tahu Milo? Satu sudu Milo main pasal dia boleh cerai. Dia dah pencen, dia dah tua. Laki dia dah pencen. Dulu laki dia masa kerja, hari-hari pergi pejabat. 10 jam, 12 jam duduk luar. Petang baru balik. Jadi kurang bergaduh. Bila dah pencen, hari-hari duduk rumah. 24 jam dengan kem plekat. Kejap pintu depan, kejap hall, kejap pergi belakang, dia belakang kan pergi hall balik, tidur, makan, pergi tengok TV, lepas TV depan balik, isap okop, isap balik. Ni orang pencen ni pun kena aktif jugalah. Jangan duduk rumah lah. Kalau tidak pun ambil beg keluar 40 hari lah. Tahu, jangan duduk berkepit dengan bini kat rumah. Bini pun tak suka dia kata lama-lama. Tahu, ini cerita orang yang dah kahwin. Jadi gaduh dia tu pasal satu sudu Milo. Pasal apa boleh satu sudu Milo ni? Bini dia tak suka orang ambil Milo pakai sudu basah. Kan tin Milo tu, dia tak suka isi, dia jaga dapur. Jadi Milo tu kalau dia buat air, dia pakai sudu kering. Kalau dia pakai sudu basah, Milo tu betul, dia tak suka. Selama ni dia yang buat Milo tu. Tapi sekarang laki dia ada kat rumah, tak kerja-kerja, dah pencen. Akhirnya laki dia pun tak tahu apa nak buat, malas nak suruh bini buat Milo, dia pun buat sendiri. Dia pun ambil sudu basah tu, dia pun faham. Orang rumah dia pun nak buat Milo. Siapa buat Milo ni? Dah bertengkar pasal Milo. Suami pula bawa pencen 60 lebih, sensitif pula. Dah terkecil lah hati. Masa muka kesimpan hati. Lepas tu makin hari makin parah. Hari-hari bergaduh. Akhir pergi mahkamah, cerai. Kes apa? Sudu Milo. Tahu, pasal dah pencen duduk kat rumah. Kan? Kan ada dulu satu lagu. Ada satu lagu Mak Saleh tu kan? Apa lagu tu? Everybody need a little time away. Everybody need a little time away. I heard her say, setiap orang ni dia mesti ada waktu dia kena apa? Kita kena pisah sekejap daripada orang rumah kita ni. Tahu? Kita ni kalau berkepit dengan rumah kita ni, bergaduh lah kau. Everybody need a little time away. I heard her say. Kan lagu tu. Even lovers, dia pun dia nak gap. Pencinta pun dia ada waktu dia kena jauh sekejap. Bila kita jauh sesekali, pepatah Melayu pun ada kata, sayang anak ditangan-tangankan, sayang isteri ditinggal-tinggalkan. Jadi ada waktu kita tinggal kejap, kita balik-balik, kita tinggal kejap, kita balik. Jadi sayang tu ada. Tak percaya tanya orang tabligh. Dia keluar 40 hari. Nak balik 40 hari tu tak sabar-sabar dia. Semangat. Sebab apa? Dah 40 hari tinggal rumah dia. 4 bulan lagi.
Rindu tu ada. Sebab apa? Isteri kita pun bila terpisah daripada kita tu, baru dia tahu nilai suami dah. Tahu? Baru dia tahu nilai ada suami. Selama ni kita hari-hari depan dia, semua tak kena. Tu tak kena, itu tak kena. Dia bandingkan kita dengan Fatah Amin pula. Mana boleh? Kan? Kita bukan artis. Kita bukan kaya. Kan? Pasal kita depan mata dia hari-hari, dia kadang-kadang dia tak boleh nilai kita. Dia tengok laki orang pula. Orang tu beli ni, orang tu beli tu. Akhirnya jadi apa? Dia tak nampak baik suami dia. Akhir sekali jadi apa? You ni memang tak guna langsung lah. Dia kata. I semenjak kahwin dengan you ni, apa pun I tak dapat. Habis. Habis. Seolah-olah laki dia langsung tak ada baik. Allah tidak memandang satu orang perempuan yang dia tidak pandang laki dia dengan pandangan rahmat. Sebab apa asyik pandang laki orang? Tengok rumah tangga, asyik tengok rumah tangga orang artis dalam TikTok tu. Kan? Laki dia belikan tu, laki dia belikan ni. Itu semua scam tu. Itu hypocrite punya life. Tahu? Suami dia belikan kereta mahal, tunjuk dalam tu. Suami dia hadiahkan emas 50,000, tunjuk tu. Suami dia beli rumah baru untuk dia. Suami dia belikan gelang untuk dia. Semua dia tunjuk. Yang di ni satu gelang pun tak dapat. Macam mana nak dapat? Laki dia gaji 1,500. Dia bawa balik apa yang dia bawa balik. Jadi dia hidup hypocrite punya life. Dia ambil gambar tu pun hypocrite. Sebenarnya realiti hidup dia tak macam tu pun. Jadi akhirnya kita pun duduk rumah selalu jadi bergaduh. Tu pasal laki-laki kena keluar daripada rumah. Allah suruh setiap hari 5 kali keluar daripada rumah. Jangan semayang kat rumah. Faham? Jangan semayang fardu kat rumah. Allah suruh kita laki-laki, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki ni dia pemimpin perempuan. Allah suruh laki-laki ni setiap hari Allah suruh azan dan keluar daripada rumah. Kalaulah semayang fardu kat rumah tu syariat, pasti Allah turunkan ayat suruh laki-laki setiap kali waktu semayang kat rumah dengan bini kau. Itu syariat. Kalau itulah jadi syariat, kalau itulah yang terbaik, pasti Allah turunkan ayat setiap kali waktu azan semua semayang kat rumah dengan bini dia. Tetapi Allah perintahkan setiap kali azan Allah suruh muazzin. Itu pasal tuan-tuan, azan ni ada 2 jenis azan. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila hujan terlalu lebat dan lebat itu terlalu lama sehingga menyebabkan air naik, azan bertukar. Bukan hayya 'alas solat. Azan tu tukar, solatlah kamu di rumah kamu. Fi salati buyutikum. Solat dekat rumah. Kalau ketika air Sungai Rahang dah naik. Kalau kau keluar, kau tenggelam. Tak boleh jalan dah. Pada waktu itu muazzin dah tak ada hayya 'alas salah. Fi salati buyutikum. Solatlah di rumah kamu. Tapi itu sekali je waktu banjir tu. Tapi kalaulah dengan solat di rumah tu jadi syariat, maka azan akan bertukar. Tapi azan tak bertukar, azan tetap hayya 'alas salah. Mari, mari wahai laki-laki, keluar daripada rumah dan datang sembahyang. Jadi Allah jadikan syariat satu hari 5 waktu. Kena keluar daripada rumah dan datang solat di masjid. Tinggalkan orang rumah kejap. Barulah on off. Sesekali keluar 3 hari tabligh. 3 hari kita tak ada rumah. Baru bini kita tahu nilai kita. Susah tak ada abang ni. Keluar 40 hari. Baru dia tahu langit tinggi kan rendah.
Ni hari-hari duduk rumah, hari-hari kena marah. Baru dia tahu nilai abang, susah abang tak ada ni. Pipe bocor, dulu abang. Sliding door tersangkut. Kalau abang ada senang. Betul? Baru dia tahu. Itu sebab ar-rijalu qawamun 'alan nisa. Laki-laki ni Allah jadikan dia pemimpin kepada, tapi kena keluar. Jadi tinggal tu sekejap-kejap, sayang tu apa? Sayang tu ada lah, kan? Jadi Nabi SAW, jadi dia pun berdoa kepada Nabi. Perempuan dia kata, ya Rasulullah, saya ni satu perempuan yang saya ni memiliki keburukan pada lidah saya ni. Lidah saya ni tajam. Saya pun tak suka dengan perangai saya ni sebab lidah saya tajam. Maka Nabi SAW pun mendoakan untuk perempuan ni supaya apa? Orang terselamat daripada kejahatan lidah dia. Yang main-main tuan-tuan, kan? Jadi hadis ini telah dikeluarkan di dalam kitab Majma'uz Zawaid. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan, ya. Jadi saya berhenti dekat ni. Kita sambung pada minggu yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Rabbana ighfir lana wa walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.